Tak ada aku nak terang apa pun. Di mana senjata aku ambil. Terus bicara di mahkamah tentera, siapa tak ada cakap apa, jatuh hukuman mati. Kawan tak tahu apa, kawan tulis kitab, dia mati. Matilah Syekh Qutb, tapi khazanah Syekh Qutb masih lagi mengalir. Manusia ni tuan-tuan, ramai orang silap satu benda. Kita boleh bunuh orang, tapi kita tak boleh bunuh fikrah dia. Selagi dia telah melontarkan pemikiran dia kepada umat, hang bunuh dia, pemikiran itu akan dibawa oleh orang lain dan dia terus mengalir. Sebab itu bodohnya satu manusia ni apabila dia cuba berhujah dengan orang dengan menggunakan kuasa. Bodoh. Jangan guna kuasa. Orang kelontarkan hujah, kita jawab dengan hujah. Kalau Allah Ta'ala tak buat pada hari kiamat mizan, timbangan, nak timbang dosa siapa berat dan dosa siapa ringan, Allah Ta'ala hukum, hang salah, catatan cukup ataupun tidak tuan-tuan? Cukup. Silap tak kiraan Allah Ta'ala? Tak silap. Kenapa dia buat timbangan? Supaya untuk membuktikan maha adilnya Allah Ta'ala. Jangan siapa nak buktikan, aku ni dah lah benar, tepat semua, aku tunjuk pula kebenaran tu kepada kamu. Jadi kita ni kadang-kadang hujah pun tak apa benar, cakap pun lebih kurang, tiba-tiba nak hukum orang lah. Ini tidak tepat, cara fikir yang salah. Agama tidak. Agama kemukakan alasan. Sebab itu tidak dikafirkan seseorang illa ba'da iqamatil hujjah, melainkan setelah ditegakkan hujjah. Wallahu ta'ala a'lam. Namun mereka gagal untuk menyatakan nama siapa-siapa yang murtad tu. Kalau benar benda ni, saya katakan mungkin bukan murtad, mungkin dia ada cadang nak masuk Islam, dia tak jadi. Alasan kita dalam masalah ini ialah kerana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, apabila Herakl, maharaja Parsi di Busra, dia bertanya, Rom di Busra, dia bertanya, maharaja Rom bertanya kepada Abu Sufyan mengenai pengikut Nabi. Dia kata, fahal yartaddu ahaduhum sakhtatan lidinihi, adakah di kalangan umat pengikut Nabi ni ada yang murtad kerana marah pada agama dia? Faqala la, dia kata la. Dia kata wa kadzalika atba'u wa kadzalikal iman wa kadzalika sya'nul iman idza khalata basyashatul qulub. Yang demikian itulah keadaan iman apabila ia telah masuk ke dalam hati, kata dia. Kemudian dia kata kalau ada murtad, ia menjadi hujah kepada orang Syiah untuk menyatakan ada sahabat yang murtad. Kita kata Syiah ngok dalam masalah ni, iaitu orang yang murtad tidak dinamakan sahabat, kerana sahabat itu wa mata 'alal iman, man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal iman, siapa yang bertemu dengan Nabi, beriman dengannya dan mati di atas iman. Ada soalan lain tuan-tuan? Soalan hadis daripada Aisyah bahawa Nabi salat malam 4 rakaat, kemudian 4 rakaat lagi, kemudian witir 3 rakaat. Adakah 4 rakaat itu dengan satu salam atau tahiyat awal? Kebanyakan ulama menafsirkan 4 ni dengan tahiyat, dengan 2 salam, di atas dasar hadis salatul lail masna masna, semayang malam 2-2. Sehingga kan di kalangan para ulama, mereka jumhur juga menyatakan seakan-akan tidak sah kalau semayang 4 pada waktu malam, kerana dia mesti 2, ikut hadis Nabi 2-2. Ini ada pendapat ini diriwayatkan daripada Imam Ahmad daripada ulama-ulama yang termasuklah mazhab Syafi'i menyebut benda yang sama. Namun begitu, di kalangan para ulama hadis ada yang menyatakan hadis kata 4 ni memang 4 satu salam. Ada ulama-ulama seperti Al-Albani, mereka cenderung kepada hal ni. Lalu mereka kata semayang malam ni boleh 2, boleh 4 sekaligus. Cuma hadis Bukhari kata semayang malam salatul lail masna masna. Kalau orang tanya saya tak kata yang afdalnya 2-2. 4 ni pun di atas tafsiran. Tafsiran. Kita tak kata tak salah, kita kata afdalnya 2-2.
Seorang yang menyatakan dia telah menceraikan isterinya padahal dia hanya berbohong bagi mengelakkan kekecohan dan lafaz itu tidak diketahui oleh isterinya, adakah dia telah jatuh talak? Kalau dia bohong, tak, dia bohong, dia takut cerai lah, tak. Cerai ni mestilah dia melafazkan perkataan yang cerai, mesti didengari oleh isteri dia. Kalau isteri dia tak dengar, macam nak kata cerai apa? Kan? Mesti dia lafaz secara jelas, aku telah menceraikan isteriku. Dengan adanya saksi, dia sebut benda tu. Kalau benda tu tidak sampai pada isteri dia, isteri tak tahu apa, maka tak boleh. Sehinggalah untuk sahkan benda tu, sehingga dia kena maklumkan kepada isteri dia bahawasanya dia telah menceraikan isteri dia. Dia telah menceraikan isteri dia. Jadi kita tengok, bila dia menceraikan isterinya, dia ada tempoh untuk rojok, iaitu 3 kali suci. Apabila dia cerai dengan talak 1 dan 2, ramai orang salah faham seakan-akan talak 1 dan 2 selepas cerai dia kena hantar isteri balik rumah. No, tak betul. Cerai daripada talak 1 dan 2, isteri kekal berada di dalam rumah suami dan berada semua macam isteri, cuma diasingkan tempat tidur. Kalau suami nak keluarkan, suami kurang selesa, kami boleh tempatkan dia daripada satu rumah, rumah tu berdekatan dengan rumah suami. Tiba-tiba satu malam suami duduk pada bulan mengambang, maka dia teringat isteri dia. Dia kata tak seronok juga, aku silap. Itu tujuan talak. Tujuan iddah. Bukan edah. Iddah, saya faham budak-budak, bukan iddah. Bukan edah, iddah. Edah tu seorang perempuan bernama Bedah, dia singkatkan. Edah lah. Kita sebut mengaji ni tentang iddah. Dalam iddah, dalam tempoh iddah, jadi dia pun duduk seorang-seorang, silap aku ni hari tu. Cengih sangat. Kita pergi ketuk rumah isteri kita, atau bilik isteri kita yang kita tempatkan tu. Mungkinlah rumah kita. Ketuk lah. Dia pun buka, nak apa? Dia marah kan. Kata aku nak masuk Ustaz. Tak malu dah talak-talak nak masuk pula. Kata bagi aku masuk, aku kena masuk. Dia masuk, dan kalau dia menggauli isterinya, berarti dia telah rojok. Cuma mazhab Syafi'i kata dia suruh lafaz, aku rojok. Mazhab lain kata kalau dah bergaul tu, rojok lah tu, dia rojok. Berarti kalau dia talak pula lagi satu, itu berlaku talak yang kedua. Itu berlaku talak kedua. Maka dia masih, sebab itu mereka disebut dalam Quran wa bu'ulatuhun. Mereka ni bu'ul. Mereka ni adalah suami kepada isteri-isteri tadi. Maka dalam tempoh tu tak boleh orang siapa-siapa pun nak pergi minang bini kita, haram. Perempuan kena talak 1 dalam iddah, kita kan boleh pinang dia, haram dengan nas Quran. Kita pun kata kena talak dah, aku cuk tak boleh. Haram. Haram sama ada secara kiasan